Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Mutakhir ini kita menyaksikan jumlah kes positif COVID-19 di dalam negara menunjukkan impak yang positif berbanding penghujung tahun 2020 dan awal tahun ini. Bulan lalu kita merekodkan kes harian tertinggi iaitu 5,725 kes. Dan sejak akhir-akhir ini jumlah kes harian positif COVID-19 menurun ke sekitar 2,000 lebih. Walaupun masih mencatat kes 4 digit, data daripada Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan salah satu sebab penurunan kes harian ialah langkah yang diambil oleh kerajaan dengan mengawal pergerakan orang ramai merentas daerah dan negeri. Langkah untuk menyekat rentas daerah dan negeri dilakukan selepas mengambil iktibar susulan peningkatan kes ketika kebanyakan orang ramai, terutamanya yang tinggal di zon merah, pulang ke kampung halaman masing-masing pada penghujung tahun lalu dan awal tahun ini. Kita difahamkan sebanyak 13 kluster yang diwujudkan hasil daripada pulang ke kampung, iaitu kluster balik kampung. Ada 13. Kes balik kampung juga dan percutian hujung tahun lepas. Banyak tempat-tempat tumpuan pelancongan seperti Pulau Langkawi dan lain-lain telah menyebabkan kes mendadak di beberapa negeri. Sebagai contoh, di negeri Kelantan. Jika dahulu daerah di Kelantan kebanyakan hijau dan Kelantan ketika itu PKP, tetapi disebabkan kluster balik kampung ke Kelantan yang kebanyakannya daripada zon merah iaitu Selangor dan Kuala Lumpur yang menyebabkan akhirnya 65% daerah di Kelantan ketika itu bertukar menjadi merah. Jadi inilah kesan kepada pergerakan rentas negeri dan daerah apabila kita membenarkan pergerakan rentas negeri dan daerah. Namun ketika ini kita lihat kes semakin berkurangan. Oleh itu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada orang ramai rakyat Malaysia yang patuh dengan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Antara penyumbang kepada penurunan kes adalah kepatuhan rakyat yang semakin tinggi kepada SOP ini. Kerajaan melihat rakyat di negara ini berdisiplin, walaupun tidak semua, malah sentiasa peka terhadap persekitaran bagi membantu memutuskan rantaian COVID-19 yang telah melanda negara kita sejak Januari 2020. Slogan "Kita Jaga Kita" banyak menyedarkan rakyat di negara kita. Kajian yang dijalankan oleh Universiti Teknologi Mara ataupun UiTM sepanjang Ogos hingga bulan ini mendapati kadar pematuhan orang ramai terhadap SOP norma baru adalah tinggi. Saya harap tren penurunan ini akan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Walaupun terdapat beberapa kekeliruan, sebenarnya tidak sepatutnya keliru, tetapi ada yang terkeliru. Apabila kita sebutkan tentang pergerakan di dalam daerah dibenarkan, tetapi pergerakan rentas daerah dan negeri tidak dibenarkan. Yang menimbulkan kekeliruan adalah rentas daerah. Ramai yang tertanya-tanya, adakah daerah apa yang kita gunakan? Kerana ada dua sebenarnya daerah ini, iaitu daerah
sempadan daerah pentadbiran yang diketuai oleh pegawai daerah. Itu normal lah daerah. Dan satu lagi adalah daerah polis. Jadi dia orang keliru. Sebenarnya kita tidak pernah daripada dulu pun menggunakan daerah polis. Tetapi kita menggunakan daerah di bawah iaitu daerah pentadbiran di bawah pegawai daerah tu. Very clear. Daerah Sepang, kalau di Selangor, daerah Hulu Langat, daerah Kuala Langat. Jadi daerah tu orang dah biasa. Rakyat dah biasa dengan daerah seperti itu. Kalau di Pahang, daerah Kuala Lipis, daerah Jerantut, daerah Temeloh, daerah Bera. Jadi itu daerah yang kita biasa gunakan. Jadi daerah yang biasa yang digunakan oleh orang ramai, itulah yang kita gunakan sebagai daerah. Apabila sekatan rentas daerah, maknanya sekatan merentas daerah tersebut. Sebagai contoh, daripada Temerloh ke Jerantut. Tidak dibenarkanlah kerana Jerantut merupakan daerah lain selain daripada daerah Temerloh. Jadi tidak menggunakan daerah polis di bawah ketua pegawai polis daerah, ketua polis daerah. Jadi kita tidak gunakan daerah tersebut. Ini berlaku apabila saya difahamkan ada yang mengadu mereka ditahan di SJR Sekatan Jalan Raya di dalam daerah kerana ianya merupakan sempadan daerah PDRM. Jadi perkara ini telah pun diperbetulkan. Sebenarnya kekeliruan ini telah diperbetulkan apabila saya sendiri memaklumkan kepada pihak PDRM daerah yang digunakan adalah daerah pentadbiran kerajaan, iaitu yang diketuai oleh pegawai daerah. Jadi setelah berbincang, saya ingin memaklumkan bagi mereka yang telah dikenakan kompaun dalam kes-kes begini kerana terdapat kekeliruan seperti ini, mereka boleh mengemukakan rayuan kepada pejabat kesihatan di daerah. Pejabat kesihatan daerah mengikut daerah kompaun tersebut dikeluarkan. Mereka boleh membuat rayuan. Ramai yang apabila dikenakan kompaun 1,000, ramai yang mengatakan, ramai juga yang terkeliru. Apabila dikenakan kompaun 1,000, ianya adalah maksimum. Ya, maksimum 1,000. Dan mereka boleh mengemukakan rayuan dengan memberikan sebab-sebab tertentu sebelum membuat bayaran kepada Kementerian Kesihatan ataupun pejabat kesihatan daerah. Dan mereka boleh, kalau mereka bersetuju dengan sebab-sebab yang dikemukakan, mereka boleh menurunkan kadar kompaun tersebut. Bukan 1,000, mungkin 100 atau RM50. Itu terserah kepada pegawai yang menerima rayuan tersebut. Jadi saya harap siapa-siapa yang kena kompaun 1,000 bukan bermakna 1,000, tetapi itu maksimum di bawah Akta 342 dan mereka masih lagi boleh merayu untuk mengurangkan kompaun. Jadi saya harap perkara ini tidak menimbulkan kekeliruan lagi. Ada juga yang bertanya, bolehkah hotel dibuka? Hotel, untuk pengetahuan, kerajaan tidak pernah mengarahkan hotel ditutup. Sama ada di kawasan PKP, PKPB ataupun PKPP. Hotel sentiasa beroperasi. Ya, walaupun jika ada hotel yang ditutup kerana kekurangan pelanggan dan sebagainya, itu tidak ada kena-mengena dengan arahan kerajaan untuk menutup hotel. Jadi hotel dibenarkan. Malah aktiviti pelancongan sekarang ini di kawasan PKPP dan PKPB telah pun dibenarkan beroperasi. Cuma kita tidak lagi membenarkan di kawasan PKP. Tapi hotel dibuka seperti biasa. Dan saya percaya di kawasan PKP, hotel juga saya percaya boleh meneruskan operasinya apabila restoran di dalam hotel juga dibenarkan menerima pelanggan, bukan 2 orang tetapi boleh menggunakan meja berdasarkan keluasan table, keluasan meja asalkan ada penjarakan sosial. Jadi hotel tidak ada sebab ditutup kerana tidak ada arahan daripada kerajaan. Ramai yang kadang-kadang agak keliru apabila kita membuat perubahan dari segi SOP. Ramai yang mengatakan ini flip-flop.
Saya nak maklumkan bukannya flip-flop, tetapi kita membuat perubahan berdasarkan keperluan dan situasi semasa. Kalau ikutkan PKP, perniagaan tidak boleh dijalankan. Tetapi kita tukar dari segi pendekatan kita kerana untuk membantu rakyat dari segi untuk mencari pendapatan untuk hidup, maka kita benarkan perniagaan. Jadi kita kita kemukakan SOP yang lebih ketat. Jadi kalau dibandingkan PKP 2.0 dengan PKP 1.0, tentu banyak perubahan. Bukan maknanya kita berubah, kita sengaja flip-flop dari segi keputusan, tetapi atas kepentingan tertentu, maka SOP juga perlu dipindah untuk keperluan tertentu. Jadi bukan perubahan sengaja diadakan kerana kita flip-flop, tidak tetap dengan keputusan dan sebagainya. Sebab kalau kita tetap dengan keputusan, kita ikut saja apa yang PKP lama, saya percaya ramai yang tidak mampu untuk meneruskan hidup kerana tidak ada pendapatan. Hari ini saya nak menyebut tentang beberapa kawasan yang diisiakan PKPD yang kita tamatkan dan yang kita tamatkan. Yang pertamanya, sebelum ini kita telah mengenakan PKPD di Kampung Teluk Setiawan, Perak yang dijadualkan tamat pada 24 Februari 2021. Sehingga kini, KKM telah melaksanakan 131 ujian saringan dan daripada jumlah itu secara kumulatif sebanyak 26 kes positif telah direkodkan. Walau bagaimanapun, KKM mengesahkan baki kes positif di lokaliti ini menunjukkan tren penurunan serta tiada lagi kes baru dikesan selepas 17 Februari 2021. Oleh itu, pihak kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPD di Kampung Teluk Setiawan, Perak pada 24 Februari 2021 seperti yang dijadualkan. Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan PKPD diperketatkan di Felda Triang 3, Bera, Pahang dan dijadualkan tamat pada 3 Mac 2021. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 237 ujian saringan dan daripada jumlah itu secara kumulatif sebanyak 11 kes positif telah direkodkan. Walau bagaimanapun, KKM mengesahkan situasi penularan jangkitan di lokaliti ini menunjukkan tren penurunan dan terkawal serta tiada lagi sampel saringan yang sedang menunggu keputusan. Sehubungan dengan itu, pihak kerajaan atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia bersetuju untuk menamatkan PKPD di Felda Triang 3, Bera, Pahang pada 24 Februari 2021 iaitu besok, lebih awal daripada tarikh yang ditetapkan. Seperti biasa, saya akan mengumumkan secara ringkas mengenai Task Force Operasi Pematuhan kerana seperti kita tahu, salah satu strategi untuk mengurangkan jangkitan COVID-19 ini adalah dengan cara memastikan SOP dipatuhi. Semalam sebanyak 3,537 Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 15,506 anggota telah melakukan 67,979 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP di seluruh negara. Semalam PDRM telah menahan 321 individu atas kesalahan engkar SOP dan daripada jumlah itu 286 telah dikompaun manakala 29 individu direman dan 6 dijamin polis. Antara kesalahan engkar SOP termasuklah tidak memakai pelitup muka, merentas negeri
tanpa kebenaran, gagal menyediakan peralatan dan sebagainya. Saya ingin maklumkan bahawa apabila saya menyebut rentas daerah dan rentas negeri tidak dibenarkan, tetapi ianya masih boleh dibenarkan dengan kebenaran pihak polis. Jadi saya harap orang ramai yang mempunyai kes-kes tertentu yang terdesak terus boleh merujuk kepada pihak polis, pergi ke balai polis untuk mendapatkan kebenaran polis untuk rentas daerah ataupun negeri. Yang direkodkan ini adalah tanpa sebarang kebenaran. Jadi untuk tidak menyusahkan, silalah ke balai polis untuk mendapatkan kebenaran. Mengenai kawalan sempadan negara melalui Ops Benteng bagi mengekang kemasukan parti, terutamanya melalui lorong-lorong tikus, semalam Ops Benteng telah menahan 17 orang parti, 4 tekong serta merampas 11 buah kenderaan darat dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. Dalam operasi itu, 34 buah bot ataupun kapal turut dikesan di perairan negara melalui 4 aktiviti penglihatan ataupun pengesanan. Sebanyak 508 SJR Ops Benteng juga dilaksanakan. Mengenai Ops Sanitasi Awam, semalam sebanyak 100 operasi sanitasi telah dilaksanakan di seluruh negara yang merangkumi 31 zon merah, 5 zon jingga, 8 zon kuning dan 1 zon hijau. Jadi sebenarnya Ops sanitasi ini masih terus dilaksanakan di kawasan-kawasan awam dan sebagainya. Sehingga 30 Mac 2020, KPKT telah melaksanakan 17,071 operasi sanitasi awam. Jadi kadang-kadang orang tunjukkan di negara lain bagaimana sanitasi dilaksanakan. Diharap sanitasi juga dilaksanakan di negara kita. Sebenarnya memang kita laksanakan. Cuma dengan cara yang berbeza. Ada yang kalau tunjuk gambar tu ada yang mesin yang besar dan sebagainya digunakan tetapi kita tetap melaksanakan operasi sanitasi ini. Semalam ianya melibatkan 433 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat, 200 pihak berkuasa tempatan dan 11 agensi-agensi lain yang terlibat. Mengenai kuarantin wajib, semalam seramai 653 individu tiba di semua pintu masuk antarabangsa dan kesemuanya telah dikuarantin secara wajib. Jadi saya ingin maklumkan setakat hari ini kita masih lagi mengarahkan kuarantin wajib kepada semua warga negara kita yang pulang dari luar negara. Cuma kalau dulu 14 hari, sekarang ni kita benarkan selama 10 hari. Mengenai pemeriksaan tapak binaan, kerana salah satu penyumbang kepada kluster kes COVID-19 ini adalah di tapak binaan. Jadi semalam 36 tapak binaan telah diperiksa oleh penguatkuasa CIDB dan mendapati 35 tapak binaan patuh kepada SOP manakala satu tapak binaan tidak beroperasi. Secara keseluruhan, secara kumulatif, CIDB telah melakukan 15,638 pemeriksaan yang melibatkan 8,840 tapak binaan sejak 20 April 2020 yang lalu. Mengenai saringan wajib pekerja asing, ini juga saya sebutkan kerana seperti kita tahu, kluster penyumbang tertinggi kepada COVID-19 ini adalah kluster perkilangan. Dan salah satu salah satu mekanisme yang dilakukan oleh kerajaan, salah satu strategi yang dilakukan oleh kerajaan adalah untuk memastikan pekerja-pekerja warga asing ini disaring secara wajib. Kerana mereka banyak menyumbang kepada kes-kes COVID-19 yang bermula di tempat kerja ini. Jadi semalam seramai 15,399
warga asing telah menjalani ujian saringan COVID-19 dan daripada jumlah itu 97 didapati positif. Jadi dari segi peratusannya berbanding dengan yang diperiksa adalah rendah, ya, tidak tinggi. Secara kumulatifnya di bawah per keso seramai 458,919 pekerja warga asing telah menjalani ujian COVID-19, saringan COVID-19 yang melibatkan 22,912 majikan. Daripada jumlah itu, 8,101 disahkan positif, manakala 450,818 adalah negatif. Sehingga kini 1,468 buah klinik telah terlibat di dalam program saringan itu. Ini di bawah Perkeso. Walaupun selain daripada Perkeso, KSM, Kementerian Sumber Manusia, turut menjalankan aktiviti penguatkuasaan, terutamanya di kilang-kilang yang mempunyai kes positif COVID-19. Selain daripada itu, terdapat juga pihak kilang, industri yang melakukan inisiatif secara sukarela dengan menghantar pekerja mereka untuk menjalani ujian saringan dengan dengan pejabat kesihatan ataupun di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Secara kumulatif, sehingga 15 Februari 2021, seramai 1,51,494 ataupun 1.05 juta pekerja asing telah menjalani ujian saringan COVID-19. Dan daripada jumlah itu, 440,243 melalui saringan di bawah Perkeso, 154,466 melalui aktiviti penguatkuasaan KSM, Kementerian Sumber Manusia, dan selebihnya sejumlah 456,785 menjalani ujian secara berasingan seperti yang dilaporkan, iaitu direct terus ke pejabat-pejabat kesihatan ataupun klinik kesihatan. Ini secara sukarela dihantar oleh majikan mereka. Jadi itulah antara strategi kerajaan untuk mengawal penularan melalui sektor perkilangan ini, selain daripada sanitasi yang dijalankan di kilang-kilang, dan yang seterusnya ialah jika didapati kilang itu mempunyai pekerja yang positif, ada juga kilang, dan kita juga menutup kilang-kilang tersebut. Dan seperti yang saya telah umumkan dulu, kilang sarung tangan dulu 28 kilang ditutup kerana COVID positif yang kita dapati melibatkan pekerja-pekerja mereka. Mengenai keperluan asas barangan, semalam KPDN HEP membuat 797 pemantauan harian ke atas 11 jenis barangan yang terdiri daripada 608 di peringkat peruncit, 157 pemborong dan penghilang sebanyak 32. KPDN HEP juga melakukan 2017 pemeriksaan khas pematuhan SOP, dan daripada jumlah tersebut 2016 premis mematuhi SOP dan 1 premis telah diberikan nasihat. Dan daripada dapatan KPDN HEP setelah pemeriksaan dibuat, mereka mengesahkan bahawa bekalan makanan berada dalam keadaan stabil dan mencukupi. Jadi saya ulang sekali lagi bahawa keadaan hari ini sudah agak baik berbanding dengan beberapa bulan yang lepas, iaitu kes sudah pun menurun sehingga 2,000, dalam lingkungan 2,000 lebih. Jadi kitalah yang boleh memastikan kes ini
terus berada di peringkat ini ataupun akan untuk meningkat ataupun untuk turun lagi. Kitalah sebenarnya yang boleh menentukannya. Jika kita mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan, saya percaya kita mampu untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini dan kes ini akan terus menurun. Itu saja yang saya nak sampaikan. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk Seri. Jadi memandangkan sekolah akan dibuka secara berperingkat bermula 1 Mac. Manakala bagi kawasan PKP dan PKPP tamat sehingga 4 Mac, adakah terdapat pelonggaran dari segi Sekatan Jalan Raya untuk memudahkan ibu bapa menghantar anak ke sekolah? Okey, seperti saya sebutkan tadi, rentas daerah dan rentas negeri boleh dibenarkan jika mendapat kebenaran polis. Saya percaya ramai yang akan menghantar anak-anak masuk ke asrama yang perlu merentas daerah, yang perlu merentas negeri dan sebagainya. Jika pekerja boleh rentas daerah dan negeri hanya dengan surat majikan tanpa perlu mendapat kebenaran daripada polis, saya percaya Kementerian Pendidikan. Kalau dia belum lagi, saya akan berbincang dengan Kementerian Pendidikan supaya kalau boleh surat kemasukan ke asrama dan sebagainya atau surat daripada guru tersebut boleh dijadikan sebagai surat untuk kebenaran khas kepada ibu bapa yang akan menghantar anak mereka untuk memasuki asrama dan sebagainya di luar daerah ataupun di luar daripada negeri. InsyaAllah saya akan bincangkan dengan pihak Kementerian Pendidikan dan pihak polis sekali supaya pelonggaran ini dapat diberikan. Beberapa negeri PKPB mencatatkan penurunan kes beberapa hari lalu. Adakah kerajaan akan memberi kebenaran bagi negeri berstatus PKPB untuk merentas negeri? Setakat ini belum lagi. Tetapi seperti kita tahu yang status PKP, PKPB dan PKPP ini akan kita ketahui selepas tamatnya tiga-tiga PKP ini pada 4 hari bulan Mac. Dan 2 hari sebelum 4 hari bulan Mac, saya akan mengumumkan. Dan beberapa 1 atau 2 hari sebelum itu, kita akan bincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa teknikal dan juga dalam sidang khas MKN yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi segala keputusan itu kita akan umumkan. Tetapi seperti saya kata, mereka boleh merentas daerah dan negeri dengan kebenaran polis. Kalau ada keperluan mendesak, jumpa pihak polis dan saya percaya pihak polis boleh memberikan kebenaran tersebut. Datuk Mohan perhatian, terdapat banyak permintaan supaya perniagaan berbentuk perkhidmatan seperti manicure, pedicure dibenarkan di kawasan PKP dan kita sedia maklum perkhidmatan-perkhidmatan seperti ini mengalami kerugian yang tinggi ketika pelaksanaan PKP. Ya. Jadi apakah kerajaan akan meneliti permintaan ini? Saya faham tentang rungutan ini, saya pun menerima hampir setiap hari permohonan-permohonan ini. Yang pertamanya di kawasan PKPB dan PKPP telah pun dibenarkan beroperasi. Manicure, pedicure telah pun dibenarkan beroperasi. Dan yang memohon ini adalah di kawasan PKP, iaitu di 4 negeri. Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Johor. Ini 4 negeri ini. Jadi saya akan bawa cadangan ini, permohonan ini ke mesyuarat teknikal besok, petang besok, dan pada hari Khamis nanti insyaAllah saya akan umumkan. Sama ada boleh atau tidak. Kerana setiap keputusan yang saya umumkan bukan daripada saya sendiri, tetapi setelah mesyuarat teknikal dijalankan, kita mendapat pandangan terutamanya daripada Kementerian Kesihatan dan dalam sidang khas, kalau di dalam sidang khas akan dibentangkan dan apabila diluluskan saya akan umumkan. Jadi insyaAllah kita tunggu lepas keputusan. Ya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.